Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah bertemu kita lagi sekali lagi untuk kita sama-sama telusuri destinasi waktu ini bertemakan saya Nur Hayati Faradi. Terima kasih kepada Ahmad Nazir sebentar tadi yang telah pun menutup tirai Citra dengan jayanya. Alhamdulillah. Dan waktu ini untuk destinasi rumah kita seperti selalu tak saban Rabu kita akan bersama untuk program bicara muamalat bersama dengan tetamu kita yang tak asing lagi, iaitu yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, walaupun kata orang tu hari ni cuti cuti khas. Cuti khas dalam keadaan cuti pun masih lagi berkesempatan untuk sama-sama berkongsi dengan pendengar-pendengar. Alhamdulillah. Dan mungkin waktu ini sebagai mukadimah pertemuan kita, nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita tentang apa itu sebenarnya Ustaz? Silakan. Kita pada hari ini kita pilih tajuk untung atas angin. Untung atas angin. Istilah ni selalu kita dengar sebenarnya, untung atas angin. Mungkin sebagai mukadimah kita nak kita jelaskan lagi pada pendengar-pendengar. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati dan juga seterusnya kepada seluruh warga kerja IKIM FM dan Ustaz Mahathir Syahrudin yang juga bersama-sama dengan kita pada petang ini, dan seterusnya kepada seluruh para pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Jadi pada petang ini, sebagaimana kita berikan makluman tadi, tajuk kita adalah untung free atas angin, ataupun untung percuma atas angin. Jadi ini satu istilah yang bukan bermaksud secara literalnya, tapi kita nak maklumkan ini adalah satu kaedah mudah untuk mendapatkan duit. So, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya suka untuk memaklumkan bahawa untung atas angin ini, kita nak lihat konsep dapat earnings ataupun income ini. Dalam Islam, setiap pendapatan kita mesti ada sebab. Sama ada kita jual, sama ada kita melabur, sama ada apa-apa saja. Jadi pada hari ini kita nak tahu secara ringkas bagaimanakah ada sebahagian pendapatan yang bagaimana yang boleh kita cirikan sebagai tak betul, dan sebagaimana kelihatan seolah-olah tidak ada kerja. Dia kata atas angin tu tak ada kerja tapi tiba-tiba dapat je. Dan kemudian secara berterusan pula tu. Jadi ini kita nak tahu ni. Baik, jadi sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi kepada bentuk-bentuk untung atas angin yang tidak dibenarkan di dalam Islam, kita pergi dulu kepada bentuk yang dibenarkan. Ada yang dibenarkannya. Yang pertama sekali, dari sudut spiritual pun ada untung juga. So, bukan harta dunia saja, harta akhirat, harta pahala, mata wang akhirat pun ada juga dalam bentuk pahala. Yang mana untung atas angin dari sudut pahala ni yang kita sangat-sangat digalakkan adalah yang pertama, apabila kita ajak orang lain membuat kebaikan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Dalam hadis yang sahih, orang yang mengajak orang lain melakukan satu kebaikan dan orang itu buat, maka orang itu buat, orang yang mengajak pun dapat pahala. Tapi janganlah orang yang mengajak tu tak buat pula. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah kata, janganlah kamu ajak orang buat kebaikan tapi kamu lupakan diri kamu sendiri. Tapi walaupun kalau terlupa pun, tiba-tiba orang lain buat, masih dapat juga. Okay? So dia tidak ada maknanya minimum sale. Kalau macam multi level, dia kena ada minimum punya jualan untuk mendapat bonus kan. Dalam bab pahala ni tak ada minimum. Maknanya walaupun kita tidak melaksanakan kebaikan tersebut atau belum, tapi orang lain dah buat dulu sebab kita yang ajak, maka kita dapat. Sebagaimana juga disebutkan satu lagi dalam bentuk untung atas angin yang kedua, iaitulah kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini jelas daripada hadis Nabi, yang mana Nabi kata 3 perkara, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila mati saja anak Adam, semua amalannya akan terputus kecuali 3. Maka yang pertama iaitulah sadaqatin jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga wa waladin salihin yad'ulah. Semua terputus kecuali 3, sedekah jariyah. Ini kalau nak dapatkan overriding pahala, terus segera kan. Segera, betul. Yang kedua iaitulah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang ramai. Yang ketiga dalam bentuk buku. Contohnya, bayangkan Imam Al-Bukhari, dia tulis buku dia kumpulkan hadis Nabi dah 1200 tahun yang lepas.
Dia meninggal tahun 250 lebih Hijrah. Sekarang dah 1400, 1200 lebih Hijrah. Dah 1200 tahun dah dia mendapat pahala yang berganda-ganda. Demikian juga Imam Syafi'i. Betul. Jadi hari ni kita kena explore macam mana kita boleh tulis satu buku yang mengandungi ilmu yang 1000 tahun orang pakai. Itu dia. Bukan saja bestseller ni, bestseller 1000 tahun. Alright? Itulah doktor, orang kata orang yang bijak ni adalah orang yang berfikir ke depan, jauh ke depan. Betul, di akhiratnya nanti. Tepat sekali. Baik, jadi itu adalah pahala-pahala yang bersifat spiritual yang perlu kita kejar, ya. Baik, jadi sekarang kita nak pergi kepada yang dunia. Yang dunia ni pula ada untung atas angin yang boleh kita namakan atau kita klasifikasikan di atas angin yang halal. Yang pertama sekali adalah hadiah. Itu untung atas angin lah tu. Kita buat muka kesian, orang belanja kita makan. Itu untung atas angin lah tu. Dan itu adalah halal. Walaupun kita tak tahu berapa jumlah dia nak belanja. Walaupun ada gharar di situ. Sebab dalam Islam, dalam bab hadiah, satu pihak bagi, satu pihak lagi tak bagi apa-apa. So tidak ada kerugian daripada pihak yang menerima. So ketika itu tidak ada masalah walaupun jumlah hadiah itu tidak diketahui. Contohnya saya kata kepada Puan Nurhayati, besok saya nak belanja Puan Nurhayati, ada satu hadiah. Puan Nurhayati tak tahu kenapa benda hadiah itu, berapa harga dia. Boleh tak gharar? Tak gharar maksud dia tidak diketahui itu. Halal atau tidak halal? Halal. Sebab satu pihak saja beri, satu pihak lagi hanya menerima dengan ucapan terima kasih saja, kan? Sebab itu tak ada masalah. Jadi yang kedua, untung atas angin yang dibenarkan yang kedua adalah harta-harta yang dapat didapati daripada wasiat. Wasiat ni biasanya kepada orang yang bukan ahli waris. Ya. So jadi ada orang mungkin multimillionaire ataupun jutawan, ya, tiba-tiba dia nak meninggal, dia boleh dibenarkan oleh Islam mewasiatkan 1/3 daripada harta dia kepada yang bukan pewaris. Kepada Baitul Mal ke, kepada sekolah tahfiz ke, kepada individu-individu, kepada saya pun boleh juga, ya. Baik, jadi itu semua adalah harta untung atas angin yang tidak mempunyai apa-apa masalah dari sudut Islam. Yang ketiga iaitulah perwarisan. Ini pun untung atas angin juga. Contohnya baru-baru ni Steve Jobs, kan, dia meninggal dunia. So dia punya anak isteri dia untung atas angin tiba-tiba jadi billionaire yang terlebih-lebih tu automatically. Itu juga untung atas angin yang tidak mempunyai apa-apa masalah daripada pandangan Islam. Jadi yang lain daripada yang ketiga itu, yang tiga-tiga itu, yang pertama sekali, selain daripada itu, yang keempat lah boleh kita kata, iaitulah menjadi matchmaker. Bukan cerita rumah tangga, rumah tangga pun satu hal lah. Ni matchmaker bisnes dengan bisnes. So contohnya saya jadi orang yang memperkenalkan, saya pergi ke negara China, saya beritahu, you all nak beli tak kain batik cantik daripada Malaysia. Saya tak ada kain batik tu, saya tak jual. Saya pun tak beli kain batik tu. Saya semua kenal orang China ni, mungkin dia datang Malaysia daripada tanah besar, saya jumpa dia, sembang-sembang, saya pun terus kontak kawan saya di Kelantan contohnya yang jual kain batik. Oleh kerana saya memperkenalkan, saya dapat 2% daripada nilai apa yang mereka beli contohnya. Itu adalah diharuskan. Kerana ini bila kita masuk bab ini saja, kita kena tahu bahawa di dalam fiqhul Islam disebutkan oleh Imam Al-Kasani dalam kitabnya Al-Bada'i Was-Sana'i, al-aslu anna ribha innama yastahiqu indana imma bil mal wa imma bil amal wa imma bil dhaman. Ada 3 cara nak dapat income yang halal. Yang pertama sekali, hukum asal dalam mendapatkan keuntungan, kata Imam Al-Kasani, boleh diperolehi sama ada dengan kita meletakkan harta. Meletakkan harta tu maknanya bagaimana? Kita melaburkan capital kita, modal. Yang kedua, imma bil amal, iaitulah dengan kerja. Macam Puan Nurhayati hari ni kerja pada hari cuti khusus, mungkin dapat tambahan sikit dia punya allowance dia, kan. Okay, so jadi overtime, so, ataupun ni kerja punya pasal lah, kita kena datang pada pukul 9, pukul 5, itu kerja. Maka itu sebab kita boleh mendapatkan income. Itu yang kedua. Yang ketiga, imma bil dhaman. Dhaman ni iaitulah bila mana kita ada barang, kita nak jual barang itu, iaitulah jaminan. Jaminan apa ni? Jaminan bahawa barang semasa kita jual boleh digunakan. Maknanya tak boleh saya jual iPad saya, contohnya saya beritahu, ni saya nak jual ni, boleh saya try dulu? Pembeli kata, tak boleh try, beli saja sekarang ni. Boleh pakai ke ni? Tawakal ala Allah. Tak boleh saya cakap begitu. So tiba-tiba tak boleh pakai, saya kata saya tak bertanggungjawab, you dah beli, you punya pasal lah. Tak boleh. Jadi inilah dia yang dikatakan dhaman. Kalaulah saya jual satu barang, yang barang itu tiba-tiba tidak boleh memberikan manfaat asal barang itu, maka macam komputer, manfaat asal dia adalah boleh dibuka.
Kan kalau nak jadikan aquarium pun boleh juga, tapi itu bukan manfaat asal. Jadi kita tak boleh kata walaupun komputer tak boleh guna, you kan boleh jadikan dia aquarium. Itu kan manfaat. No, tak boleh. Asal dia bukannya itu tujuan Betul. Dia kena jadi sebagai komputer lah. Okey, barulah kalau ada kecacatan kita mesti gantikan. Sebab itulah dalam hadis Nabi, ada Nabi ajar para sahabat bila mana berjual beli mestilah sebut adanya khiyar, boleh tukar kalau tiba-tiba ada kecacatan, wala khilabah, dan tidak ada penipuan dalam jual beli ini. Dia declare awal-awal. Nabi suruh kita declare awal tidak ada penipuan. Baik, jadi kat mana yang boleh ada salah satu tiga di dalam konteks tajuk kita? Yang pertama, menjadi broker. Tadi matchmaker satu. Sebab apa dia dapat tadi tu? Kerana amal, dia kerja. Penat dia tu, dia nak pergi convincekan orang Cina daripada tanah besar ni, terpaksa cakap orang putih walaupun broken kan. Lepas tu nak pergi pula jumpa dengan orang Kelantan ni, nak kecek Kelantan pun susah juga. So jadi nak bagi convince pula orang Kelantan ni supaya boleh bincang dan kemudian nak pastikan mereka bertemu. So ini kadang-kadang memerlukan duit, kos-kos modal nak naik taksi pergi sana. Jadi usaha itu melayakkan dia dapat komisen mengikut apa yang dipersetujui oleh penjual ataupun pembeli. Jadi dia boleh ambil komisen daripada dua-dua tau. Dia boleh ambil komisen daripada orang Kelantan tadi yang nak menjual, dia boleh ambil komisen daripada orang negeri Cina tanah besar tadi. Dia boleh dapat 2% ni, 2% dapat 4%. Halal hukumnya. Ini untung atas angin juga. Sebab apa kita kata atas angin? Sebab dia sebenarnya dia tidak ada apa-apa banyak risiko. Risiko dia tak berapa besar sangat. Adalah sikit-sikit kan, tapi tambang-tambang, tapi tak begitu besar dan tidak begitu merungsingkan sehingga tak boleh tidur malam lah. Jadi saya baca berita hari ni ada orang di negara mana dia membakar diri kerana tak mampu bayar hutang kerana perniagaan yang rugi. Itu biasanya broker-broker ni tak bakar diri lah. Sebab dia tak ada rugi apa-apa, dia hidup orang tengah sahaja. Kemudian yang ketiganya, untung atas angin yang free adalah multi-level yang halal. So multi-level hari ini Alhamdulillah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah pun keluarkan panduan bagaimanakah garis panduan yang halal. Maka tengok kat situ macam mana keadaan dia. Dan biasanya kita boleh katakan mestilah downline kita tu kita kenal dan kita ada usaha. Sebab tu kena lihat betul-betul downline kita kalau dah terlampau banyak, dah sampai beribu, ratus ribu ataupun puluh ribu, kita pun tak kenal, tiba-tiba masuk je dalam poket kita. Apa usaha kita? So jadi ini ada satu persoalan yang boleh membawa syubhat. Okey. Baik, jadi itu adalah antara untung atas angin yang halal. Sekarang untung atas angin yang haram pula. Okey, yang haram yang pertama sekali, ini kita dapat tahu dengan jelas banyak. Antaranya membeli bagi pihak syarikat ataupun begini. Claim lebih daripada jumlah sebenar. Ini banyak daripada kaki tangan kerajaan dan awam dan swasta ni. Kita diberikan peruntukan untuk pergi travel RM50. Kita pergi travel, kita claim RM100. Kita minta pujuk apa kaunter tu punya mungkin kawan kita, adik kita ataupun bukan kawan, begitu kata tolonglah bagilah saya resit kosong je, kita isi di RM100. Ini adalah untung atas angin dan dia tentulah haram. Okey, dia adalah satu penipuan. Yang keduanya, kita membeli satu barang yang sepatutnya bagi pihak jabatan, bagi pihak kementerian, bagi pihak syarikat kita. Tapi bila kita beli tu, kita claim kepada syarikat kita dengan harga yang lebih tinggi. Padahal patutnya komputer tu harga RM2,000, tapi kita claim RM5,000. Jadi mana baki lebih tu? Kita tak bagi kat penjual, kita masuk poket kita. Sama ada dengan resit palsu ataupun dengan persetujuan dengan penjual tadi. Ini banyak berlaku dan telah pun didedahkan baru-baru ni. Hari Isnin yang lepas telah ditabelkan laporan Ketua Audit Negara. Jadi kita rasa resah dengan perangai ramai di antara kita yang tidak mengendahkan halal haram dalam pendapatan. Sebab itulah kita jumpa bagaimana dilaporkan harga binokular zoom 29 kali lebih tinggi daripada harga pasaran. Kita boleh jumpa iaitulah jabatan, tak boleh sebut nama jabatan tu, membelanjakan RM56,350 bagi sepasang binokular marine teropong visi malam yang pada asalnya harganya RM1,940. Bayangkan. Jadi mana datang bagi yang lain tu? Ketuhar yang patutnya berharga RM419 dibeli dengan harga RM1,200. Kemudian katil lipat berharga 100 patutnya dibeli dengan harga 500. Jadi ini semua sekali ni adalah untung atas angin yang mengambil peluang di atas kelemahan sistem ataupun dia mengambil peluang di atas kepercayaan orang lain. Ini semuanya adalah untung atas angin yang tidak dibenarkan.
Kemudian ada juga yang seterusnya. Untuk atas angin yang seterusnya, yang mana kita buat quotation palsu untuk memenangkan satu syarikat. Biasanya jabatan-jabatan syarikat ni dia perlukan 3-4 quotation untuk dia buat keputusan. Maka kita pun buat kompromi, buat buat MOU dengan satu company, ataupun kita approach dia, beritahu aku boleh menangkan kau, tapi dengan syarat kau begini-begini. Seumpamanya ada berikan syarat-syarat. So menang tender bersyarat atas angin juga. Kita tak ada banyak kerja. Kerja tu. Tapi itu kerja yang tak dibenarkan. Itu kerja, tapi kerja tipu. Kerja tipu tak dianggap dibenarkan oleh Islam. Kemudian yang keseluruhnya, untuk atas angin yang keseluruhnya adalah forex trading. Ni pun atas angin juga. Forex trading, kita beli satu mata wang melalui internet, padahal telah dilarang oleh Bank Negara Malaysia. Patutnya kita kena, tak ada. Kita boleh buat forex exchange boleh. Forex trading tak boleh. Forex exchange, kita nak pergi Brunei, kita nak pergi Singapura, kita tukar duit. Tapi forex trading, kita beli duit tu, kita bukan nak duit tu. Kita beli nak simpan sekejap untuk kita jual balik. Itu pun kita guna internet, tak ada physical money pun masuk. Kemudian naik harga, kita pun jual. Lepas tu beli balik, lepas tu jual balik, beli balik, lepas tu jual balik. Yang ini juga adalah untuk atas angin yang digelarkan oleh para ulama, termasuklah dalam Muzakarah Jakim sebagai judi, ya. Baik, kemudian yang seterusnya adalah satu lagi adalah ambil untung sendirilah. Sebagai contoh, kita ni dipertanggungjawabkan oleh jabatan, oleh syarikat untuk pergi cari cleaner untuk syarikat kita. Bajet dia RM10,000 contohnya. Kita pun pergilah cari. Kita cari, kita jumpa, kita dapat RM8,000. Pandai kita negotiate, dapat RM8,000. So kita pun cakap jabatan, okey, jabatan saya dah penuhkan peruntukan RM10,000, saya dah gunakan sepenuhnya untuk dapat. Berapa kena? Dapat RM10,000 je. Mana tu bila claim, bila syarikat bayar, maka kita ambil RM2,000. Maka itu juga untuk atas angin. Dan itu juga adalah bentuk untung yang tidak amanah yang diharamkan oleh Islam. Yang mana kalau kita nak pergi kepada dalil kat mana haramnya ini, semua yang saya sebutkan tadi termasuk dalam firmanullah yang larangannya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan batil. Dan sebagaimana disebutkan juga dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah lalu di kedai seorang lelaki yang menjual biji-bijian, bijirin. Kemudian baginda baginda sangat mengkaguminya dan nak beli. Fa'adkhala yadahu, kemudian Nabi try masukkan tangan Nabi ke dalam bijirin tu, ya. Fiha fanalat asabi'hu balala. Kemudian Nabi sampai ke bawah, Nabi rasa basah. Ada rasa basah, Faqala ma hadha, apa hal ni? Ya sahib at-ta'am, wahai penjual. Maka qala, maka Nabi kata asabathu sama. Maka dia pun menjawab, dia kata air hujan jatuh tadi, Dia pandai buat alasan. Maka Rasulullah pun berkata, Rasulullah pun menjawab, mengapa tidak kamu letakkan yang basah di atas supaya orang lain mengetahuinya? Kemudian Nabi pun berkata, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu tidak termasuk di kalangan umat aku. Jadi saya rasa cukuplah itu sebagai mukadimah untuk memberikan gambaran umum untung atas angin spiritual, untung atas angin dunia yang halal, untung atas angin dunia yang tidak halal. Alhamdulillah. Dan kita pun telah jelas, ya, harap-harap kita telah jelas waktu ni mana yang halal, mana yang haram. Tak ada tengah-tengah, ya doktor. Tak ada tengah-tengah antara halal dan haram. Dan waktu ni kita juga sangat malu-malukan panggilan dari pendengar-pendengar untuk sama-sama dikongsikan di talian 0362051500 untuk bicara muamalat kita juga. Di SMS kita pesanan ringkas dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh lawati Facebook IKIM FM waktu ini dan letakkan komen anda di situ. InsyaAllah akan kita kongsikan bersama dengan yang berbahagia doktor waktu ini. Dan doktor, sebenarnya sebelum kita ke pemanggil kita, nak tahu juga yang sekarang ni pun orang dah ramai yang berminat untuk emas. Tadi bila doktor cakap tentang forex tadi, dia lah sekarang ni emas ni ditukar, maknanya beli dahulu, kemudian simpan, kemudian akan datang akan dilaburkan semula. Itu satu situasi. Dan satu lagi situasi di mana emas tersebut dibeli daripada mana-mana bank, tapi tidak dalam bentuk fizikal. Emas tu dalam bentuk ni, kemudian dia akan ditukar lah seperti mana fizikal, tapi bagaimana tu sebenarnya? Jadi disiplin dalam membeli emas menggunakan duit kertas telah pun disepakati oleh hampir semua ulama kontemporer yang berwibawa, bahawa ia mestilah syarat yang ditetapkan oleh Nabi, yadan biyadin. Mestilah serah terima dalam satu waktu. Serah terima satu waktu dalam bahasa fiqah ni kita sebut at-taqabud fil hal, iaitulah dua-dua pihak menggenggam benda tu. Pihak menjual dia berikan emas, kita pun genggam emas tu, ambil emas tu. Pemilikan kita pun sah.
kita pula berikan duit tu, dia pun pegang duit tu jadi milik dia. So jadi kalau mana-mana bank, mana-mana syarikat nak jual emas, mestilah dia emas tu berada dalam miliknya. Yang keduanya, mestilah serahan emas tu dilakukan dalam waktu segera. Ya, kalau dia tak boleh beri dalam bentuk fizikal sebab dia dah simpan dekat dalam dalam box dia, contohnya di Langkawi ke, ataupun di Central dia dekat Kuala Lumpur ke, dia dekat Terengganu, maka mestilah benda itu diberikan sesuatu dulu yang dalam bentuk sertifikat yang mewakili pemilikan emas yang berada di Kuala Lumpur. Yang mana orang ni bila dia dapat sertifikat ni, dia boleh nak claim emas tu besok, anytime dia boleh dapat emas fizikal. Kalau dia kata, sorry, ni tak ada wakili emas fizikal, kalau dia nak claim emas fizikal pun kita tak boleh bagi, maka itu ada masalah yang besar. Ya, Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi kita terus saja ke pemanggil pertama kita, sama-sama kita kongsikan waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Puan Ana dari Terengganu. Silakan Puan Ana, soalannya. Saya nak tanya dengan Ustaz ni, saya tak salah sama ada tajuknya berketempatan atau tidaknya, tapi saya kemusykilan saya, suami saya bekerja sebagai juruukur. Jadi dia setelah dia mengukur satu tempat lah, panah satu tempat, baru dia tahu tujuan orang tu nak buat kuih. Jadi macam mana tu Ustaz? Apa yang dia dapat? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawabkan oleh yang bagi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kumpulkan soalannya doktor untuk waktu ini. Bersama-sama kita kongsikan dengan pendengar yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Azlan daripada Taman Sarang. Silakan Cik Azlan. Saya nak tanya kat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, untuk macam kalau kita nak buat satu perniagaan kan, tapi kita masalah daripada segi modal, so kita minta tolong bantuan modal daripada orang, kumpul dana lah. Okay. So lepas kita buat perniagaan, and then keuntungan tu kita bagi persen dekat orang atas modal orang. Adakah itu halal ataupun haram? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawabkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ya doktor, untuk sama-sama kita kongsikan, kita kumpul soalan daripada pendengar-pendengar waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Anin. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkaitan dengan bank konvensional ni. Saya punya gaji dia masuk kepada bank konvensional. Tapi dia dalam akaun Al-Wadi'ah. 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 Okey. Macam mana tu Ustaz? Okey. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Ada satu lagi. Baiklah, silakan. Satu lagi. Dia dalam masa yang sama bank juga, saya ambil dia punya kad kredit. Kad kredit itu memang Islami dah, tapi bila kita nak bayar dia dalam satu transaksi yang sama. Macam mana? Transaction yang sama? Maksudnya dia, tapi katakan macam Maybank View, dia ada apa tu, Maybank Islami. Tapi bila kita nak bayar, kita kena bayar dekat dalam dia punya website yang sama. Oh, okey. Website yang sama. Itu saja soalannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita boleh perjelaskan waktu ini doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Jadi soalan yang pertama, rasanya kita dah sentuh juga serba sedikit minggu lepas ya. Iaitu berkenaan dengan kerja kita yang mana disanyakan Cik Ana, Puan Ana tadi daripada Seremban. Kerja suami sebagai juru ukur. Bila dah siap-siap ukur, tengok-tengok rupanya untuk buat kuil. So bagaimana keadaan dia? Saya kira semasa dia dah memulakan kerja itu dan dia menyiapkan kerja itu, bahawa dia tidak pun mengetahui ianya adalah untuk tugas untuk kuil, maka saya kira itu tidak ada apa-apa efek kepada gajinya lah. Yang kedua, gaji dia juga tidak efek kerana kerja dia mengukur pelbagai benda. Dia bukan jadi awak ni saya lantik jadi juru ukur untuk kuil sahaja. Jadi kalau itu masalah. Tapi dia juru ukur kepada semua benda yang mungkin kerajaan ataupun kerajaan tempatan nak buat. Maka salah satu termasuklah benda ni. Jadi kalau ada benda-benda ni berlaku, dia boleh jadikan ada subhah sikit lah, keraguan sikit. Maka apa yang patut buat, jangan berhenti kerja, tapi bolehlah sedekahkan beberapa daripada pendapatan yang dapat pada bulan tersebut pada fakir miskin untuk cleansing dan purification process. Sebab saya pun tak adalah nak mengatakan dia confirm sebagai haram. Sebab
Sebab kita pun tahu dia dah mulakan kerja tadi sebelum dia mengetahui. Kemudian kerja dia yang sebenarnya adalah ukur saja, ya, dan bukan sebenarnya untuk membantu secara direct pembinaan kuil tersebut. Oleh kerana itu saya kira itulah cara yang terbaik boleh dilakukan dan paling praktikal, purification process melalui derma. Yang kedua daripada Encik Azlan, daripada masyarakat, perniagaan memerlukan modal, kumpul dana, tetapi kemudian diberikan keuntungan di atas percentage, di atas modal. Ini saya rasa pun kita dah banyak kali untuk kita ingatkan kembali bahawa apabila keuntungan diberi ke atas daripada modal, maka itu adalah riba. Ya, itu adalah riba. Keuntungan mesti percentage keuntungan mestilah diberikan di atas untung sebenar. Jadi kalaulah pada bulan itu untung dia 5,000, kita dah agree bahawa kita akan beri 5% daripada apa? Daripada keuntungan, bukan daripada modal 1 juta. Jadi bayangkan kalau kita berikan 5% kepada modal, betapa susahnya entrepreneur ni untuk memastikan kemampuan. Ini tidak ada satu justice daripada pandangan Islam. Sebab itulah Islam suruh kita benchmarkkan percentage itu kepada keuntungan sebenar supaya dapat memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak. Soalan yang ketiga daripada Puan Alin tadi, kerja bank konvensional, simpanannya dalam akaun bank di bank konvensional tapi namanya wadiah. Bila namanya wadiah, maka itu telah pun disahkan sebagai harus patuh syariah oleh penasihat syariah yang bertanggungjawab di bank tersebut. Maka tidak ada masalah pada pandangan saya dalam bab ini. Demikian juga kad kredit Islamik, kemudian nak bayar menggunakan website yang sama pun tidak ada masalah, sebab website itu adalah neutral, ya, neutral. Jadi dia bergantung halal haram kepada akad dan kontrak yang kita gunakan. Bila yang kita gunakan itu yang halal, maka halal. Maka kita kena macam kedai, macam supermarket. Katalah supermarket tu ada arak, ada pork. Ada pork tu nama baik sikit lah, okay? Ataupun khinzir. Ada ikan, ada ayam, ada mineral water. Kita masuk, kita beli mineral water, kita tak beli arak, maka kita halal masuk kedai tersebut. Walaupun dalam satu kedai, sama lah macam dalam satu website. Okey, itulah jawapan dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita pun diberi pencerahan di sini. Dan waktu ini kita ambil lagi pemanggilan untuk sama-sama kita raikan. Waktu ini di talian, siapa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Saya Azman dari Muar. Ya, Encik Azman, silakan bercakap dengan doktor. Akmal. Encik Akmal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang gadaian emas. Teruskan. Terputus. Kita ambil pemanggil seterusnya. Diharap Encik Akmal boleh telefon sekali lagi ya. Assalamualaikum, siapa di talian? Ya, saya Fadil. Ya, Encik Muhammad Fadil, silakan. Ini segmen ni kan? Bicara muamalat waktu ini. Ya, betul-betul. Okey, saya nak tanya dengan Ustaz lah. Silakan. Okey, macam ni. Apa, kalau lari topik sikit boleh tak? Tak macam ni. Okey, apa hukumnya kita meletakkan harga tinggi pada suatu rawatan? Apa hukum? Sampai, yelah kita ini sakit kadang nak dapat rawatan, tapi yang memberi rawatan tu letakkan harga tinggi. Macam mana tu hukumnya? Okey. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Dan kita ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bersama kami waktu ini? Saya Fahmi Neglah. Silakan Encik Fahmi. Kita ada soalan Ustaz. Teruskan. Pertama, saya tanya tentang komisen yang Ustaz Ladino. Okay, berapa persen yang munasabah? Yang munasabah lah maksudnya. Paling tinggi ke ada 50% ke, ada garis pada ada tentang tu. Okey. Okay, kemudian kedua, Ustaz pun contoh tentang forex tadi. Ada satu syarikat ni dia berniaga saham emas. Dia macam forex juga, tapi dia bergantung pada nilai emas. Itu apa hukum? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab oleh doktor. Assalamualaikum. Dan waktu ini doktor, kita ambil satu lagi pemanggilan untuk kita dapatkan jawapan daripada doktor. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Pak Ustaz, saya ada satu soalan ni. Kalau seseorang tu ganda sesuatu kepada pemegang ganda tu, kemudian pemegang ganda tu dia boleh guna tak barang yang diganda tu? Misalnya belas kenderaan ataupun kumpul ke apa-apa ke. Ada tak sikit tu dia masih dalam kategori riba, dia ada katakan akad dia berjalan apa. Yes, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum.
Doktor, mungkin kita dulu kita dengarkan jawapan daripada Okey, Doktor. baik. Yang pertama sekali soalan daripada Encik Akmal daripada Muar, gadaian emas tapi terputus tadi. Saya cuba-cuba nak agak apa soalan dia sebenarnya, sebab ini mungkin ada kaitan dengan rahan, iaitulah gadai dan kemudian kita mengambil pinjaman, tetapi kalau kita pergi ke arahan yang disediakan oleh bank rakyat dan oleh mana-mana yang dikenal pasti sebagai Islamik, itu tak ada masalah, Baik, soalan yang keseluruhannya Encik Fadil rasanya tadi, kita letak harga tinggi pada satu rawatan yang diperlukan oleh orang ramai. So apa hukumnya? Hukumnya sebenarnya dalam bab ini neutral dalam bab Islam. Dalam bab Islam ni ar-ribhu ataupun keuntungan itu adalah benar-benar bergantung kepada persetujuan pengguna dan penyedia khidmat. Katalah penyedia khidmat kata untuk bedah dia kata 45,000. Kita nak perlu bedah tapi harga 45,000, tolonglah. Mereka kata kami pun kena tolong juga, sebab kalau kami bedah murah daripada tu, kami kena bayar pula nanti kan, kos. Jadi macam mana keadaan tu? Jadi saya kira jawapannya dari sudut Islam, ar-ribhu, keuntungan betul-betul berdasarkan kepada persetujuan. Kalau kita tak setuju, kita jangan pergi. Tapi macam ni kita sakit, kita nak kena pergi juga. Itulah yang kita nak namakan perlunya campur tangan pemerintah melalui lembaga zakat, pusat zakat. Mereka lah yang perlu bantu orang yang tidak mampu untuk mendapatkan rawatan mahal ini, untuk mereka berikan hasil daripada kutipan zakat. Okey, jadi saya kira itulah caranya. Jadi kita tak boleh nak paksa hospital swasta ni bagi murah, sebab mereka pun ada kos-kos mereka yang sebenarnya mereka pun nampak harga tinggi, tapi mereka kena bayar-bayar semua sekali, jadi mereka untung pun tak banyak mungkin, Tapi kalau pihak hospital swasta mahu dan mampu membuat CSR, corporate social responsibility, lalu memberikan harga diskaun, maka itu lebih baik, dan lebih maknanya berperi kemanusiaan. Tapi kita tak boleh nak kata mereka zalim, kita boleh kata maknanya itu lebih baik sahaja. Sebab zalim ni maknanya benda dah haram dah. Jadi letak harga tinggi selagi mana orang setuju, maka itu tidak haram, Yang keseluruhannya Encik Fahmi daripada Kelang, komisen tadi berapa persen yang munasabah? Jadi persen yang munasabah, sekali lagi kita bawakan kaedah fiqh, al-aslu fil uqud ar-ridha bainal muta'aqidain. Asal hukum dalam kontrak jual beli ini dan juga termasuklah komisen, termasuklah sewa, adalah bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak, berdalilkan kepada firman Allah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, iaitulah Allah kata haram kepada kamu, tak boleh kamu makan harta kamu sama kamu dengan batil, kecuali apabila kamu buat satu perniagaan yang ada keredaan daripada kedua-dua pihak. Lalu dalam bab percentage commission ni, berapa persen yang munasabah? Ikut market price. Hari ni sepanjang pengetahuan saya, kalau ada broker nak tolong jual rumah kita, biasanya dia akan minta 3%, 2.75%, tapi kita boleh minta diskaun daripada dia sampai ke 2%. Maka itulah komisen yang sesuai untuk broker tanah. Tapi kalau nak broker tanah nak minta 10%, boleh tak? Boleh, dengan syarat pemilik tanah bersetuju. Tapi sekali saja pemilik tanah bersetuju, dia akan menukar semua dalam negara dan negeri tersebut percentage munasabah jadi 10. Inilah sebabnya pada zaman Umar Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah berlakunya Amur Ramadah, iaitulah hari kemarau yang dahsyat. Umar Al-Khattab ni zaman dia banyak juga ujian-ujian Allah bagi. Ada ta'un, ada hari Ramadah. Dinamakan Ramadah kerana pada ketika itu kepanasan yang luar biasa, kulit-kulit orang jadi hitam, tak pasir-pasir dan batu-batu pun kelihatan seolah terbakar. Pada ketika itu orang semua tak ada makanan yang cukup, maka Umar Al-Khattab juga berpuasa dan tak makan, kecuali tak makan lemak, makan kulit kering sahaja. Tiba-tiba dia punya pegawai penolong tu duk kumpul duit sikit, dia belikan Umar Al-Khattab makanan yang agak sedikit mewah, sebab dia kesihan tengok Umar Al-Khattab pergi semua kampung. Maka Umar Al-Khattab bila nampak itu, Umar bukan suka. Umar kata, aghlait, kamu punya perbuatan ni telah meninggikan harga di pasar. Boleh faham tak? Apa maksud dia? Sebab pada waktu orang miskin, orang tak beli. So demand, supply ada, demand tak ada. Jadi harga jadi turun. Kerana seorang pegawai Umar Al-Khattab ni beli saja, ada demand. Ada demand, harga akan naik di pasar, menyebabkan orang yang fakir miskin semakin susah. Maka dengan segera Umar Al-Khattab kata, fatasaddaq biha, segeralah kamu sedekahkan dia. Maka pegawai dia kata, apa salahnya kamu rasa sekali kamu dah, kami nampak dah tak
cukup tenaga mungkin nak pergi bawa beras, angkat pergi ke orang miskin. Maka Umar Al-Khattab kata, kaifa ya'ni, ini bagaimana aku boleh merasa perasaan orang ramai, orang miskin, kalau aku sendiri tidak merasainya. Itu dia pemimpin berjiwa rakyat. Okey. Dia sendiri nak rasa bakal rasa kemiskinan tu, barulah dia rasa mesti aku tolong dengan segera. Maka itulah nak beritahu tadi, cerita ini jelas dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, okey. Yang mana dijelaskan secara jelas bahawa pricing munasabah tadi tu bergantung kepada demand and supply. Jadi soalan tadi ni, bagaimana percentage bergantung pada demand and supply dan persetujuan dalam komuniti tersebut. Kemudian soalan seterusnya, urus niaga saham emas. Ini saya tak mampu nak jawab kerana tak ada details ni. Saya kena tahu detail syarikat ni syarikat apa, dia ada tak license dealership daripada Government of Malaysia. Sebab kalau tak ada, jangan masuk ke syarikat ni. Syarikat ni sikit lagi kena serbu, sebab dia salah di atas anti money laundering. Kalau dia ambil deposit taking, illegal deposit taking, dia akan kena serbu. Maka ini semuanya kena jaga. Saya nasihatkan mana-mana syarikat yang, mana-mana individu di luar sana pendengar yang dihampiri oleh syarikat forex trading, sama ada dia kata di Islam ke, sama ada kata dia di sport ke. Saya baru ada jumpa seorang semalam datang ke pejabat saya. Dia kata syarikat ni nak jual forex, nak buat forex trading. Dia kata halal, dia kata sport, dan dia ada saya punya artikel dikeluarkan ni Dr. Zahrul dia punya artikel. Kita tak langgar pun. Sebenarnya langgar. Sebab apa? Sebab nipu je semua sekali. So jangan terpedaya dengan orang-orang seumpama ini. Perlulah dengan segera buka www.bnm.gov.my, laman web Bank Negara Malaysia. Cari dekat search tu, cari forex trading. Akan ada detail apakah dia ciri-ciri forex trading, urus niaga emas, ataupun khususnya forex trading yang dihalalkan, ataupun yang ciri-ciri yang menipu lah. Yang keseluruhnya, gadaian sesuatu, boleh tak orang yang memegang gadaian itu menggunakannya? Menurut asal konsep gadaian, pemegang gadaian tak boleh guna. Ini wadi'ah ataupun gadaian ar-rahnu, pemegang tidak boleh menggunakan. Tetapi boleh menggunakan bi'izni sahib, dengan izin pemilik. Dengan izin pemilik. Yang kedua, apabila munasabah untuk digunakan. Yang ketiga, apabila penjaga tadi tu dia terpaksa guna duit dia untuk bagikan benda yang dijaga tu hidup. Contohnya, saya ada kuda, saya nak pergi luar negara, saya gadaikan kuda saya sementara waktu, ataupun saya simpan sementara waktu. Orang tu dia, sementara dia nak pegang gadaian saya tu, kalau tak bagi makan kuda ni, mati lah. So dia kena keluar duit dia. Bila dia keluar duit dia, dia ada hak sikit untuk menggunakan kuda itu mengikut munasabah dengan izin saya. Tapi kalau tiba-tiba kuda tu mati, dia ada perbincangan lain lah. Jadi itu dia. Maknanya kesimpulan kita, boleh dengan izin dan bila ada beberapa munasabah yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan waktu ni sebelum kita ke talian, sebab ramai sebenarnya pemanggil sedang beratur nak bercakap dengan doktor. Dan waktu ni kita nak raikan juga rakan kita di Facebook, Puan Junaidi, Encik Junaidi Saidin ya. Ini berkaitan, saya rasa berkaitan dengan matchmaker broker tadi ya, berkenaan dengan kawannya meminta beliau carikan sesuatu barang, kemudian beliau mengambil untung atas barang yang dibeli itu tanpa diketahui oleh rakan tersebut. Apa hukumnya? Okey, kawan saya minta saya carikan sesuatu barang, kemudian saya mengambil untung atas barang yang kawan saya beli itu tanpa diketahuinya. Adakah itu riba? Contohnya, dicari barang berharga 100, saya mengatakan harganya 110 kepada kawan saya. Okey, begini, ini dia jadi wakil. Wakil ni begini, katalah saya beritahu kepada orang A, tolong carikan saya iPad 2 dekat pasaran, kalau ada tolong beli. Lepas tu dia pun tolong beli. Harga dia beli tu harga 1,500, tapi dia beritahu saya 1,550, dia tambah RM50 ya. Jadi bagaimana kalau dia guna duit dia dulu, dia beli tadi, dia guna duit dia dulu, maka kemudian dia bagi pada saya, kemudian saya bayar dia 1,550, dia boleh jadi riba dekat situ. Sebab bila dia guna duit dia dulu, dia seolah-olah memberi hutang kepada saya kena bagi dia balik. Okey. Tapi kalau saya yang beri dia duit, saya beri dia duit 1,500 ataupun saya beri dia 2,000, dia pun pergi cari, dia pun guna, dia berjaya jumpa dengan harga 1,500. Tapi dia kata, "Oi, dah jumpa dah 2,000, habis duit tu." Dia makan 500 lagi dengan senyap. Maka itu tidak dibenarkan dan diharamkan. Itu untung atas yang tak dibenarkan. Kerana wakil, mestilah wakil ni, wakalah di atas dasar amanah.
Amanah. So kalau dia nak ambil, dia kena cakap. Jangan senyap je beritahu. Brother, saya ni sebenarnya memang harga dia 1,500, tapi you bagi tadi 2,000. Tapi saya penat juga cari ni, pandai juga saya nego-nego. Boleh tak saya ambil 500? Saya kata okey, ambil. Dan it's okay, halal. Tapi kena declare. Jangan senyap kat sini. Barang 100, katakan 100, 110. Dia dah masuk macam man ghasya falaysa minna. Nabi kata siapa yang tipu tidak masuk di kalangan kami. Dia Islam ni sangat telus. Mesti nak ambil, beritahu. Ya, jangan tak beritahu, maka dekat akhirat nanti RM10 ni akan menyusahkan kita. Wallahualam. Tak lepas-lepas nak masuk syurga ya. Cuma dia betul. tarik oleh RM10 itu. Dan waktu ini kita nak kongsikan lagi untuk pendengar-pendengar di talian di waktu ini. Assalamualaikum. Ya, siapa sana? Cik Akmal, dapat pun. Silakan, mungkin nak disambung. Saya Ustaz, Ya, saya salam. gadai. Makcik saya ada gadai barang tapi ni bukan di rakyat lah, di apa yang biasa punya. Lepas tu dia tak mampu nak tebus. Dia suruh saya tebus. Apabila saya tebus, dia tak nak ambil balik emas tu. Saya pulangkan balik pada dia. Maknanya dia kata awak ambil lah, sebab awak dah tebus, awak ambil. Jadi apa, macam mana status emas yang saya tebus tu? InsyaAllah akan dijawab statusnya. Satu lagi soalan. Ya, silakan. Saya dapat beasiswa bergaji penuh. Saya tanya, adakah beasiswa ni termasuk dalam jumlah pendapatan yang dirakatkan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ambil satu lagi mungkin soalan terakhir daripada pendengar kita waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Osman daripada Shah Alam. Ya, Cik Osman, silakan ringkas. Tentang yang ada joint venture, kata joint venture, mana tu dia patut sebagai joint venture kalau kata untungkan dalam projek dia dapat dividen lah, kan kamu tinggal dividen kan. Tapi dalam sini saya tengok ini, saya project manager, saya tengok agreement tu mengatakan tiap-tiap projek tu dia akan dapat komisen. Jadi saya mempersoalkan kepada perusahaan lah. Dia kata kalau atas keuntungan tak apa, tapi atas projek, kalau kata 1 juta dia dapat 5%, 1 juta. Dia kata tak adil lah, tak adil lah. Mesti ada komisen, kalau komisen pun mesti ada keuntungan. Apa pendapat? Terima kasih. InsyaAllah akan dijawab oleh doktor lepas ini. Ya, mungkin doktor. Baik. Soalan yang daripada Akmal, gadaian tadi barang ke kedai gadaian konvensional, kemudian tak mampu tebus. Bila tak mampu tebus, patutnya milik, sebab biasanya bila kita gadai ni, kita akan ambil duit. Ya. Jadi kita dah seolah-olahnya kita setuju nak jual sebenarnya kepada penggadai itu, kedai gadai itu. Kemudian lepas tu kita boleh tebus balik dengan bayar balik jumlah yang kita ambil tadi. Bila kita tak mampu, kedai tu habis tempoh dia, jadi milik dia. Kedai tu jadi milik dia, emas tu jadi milik dia. Dia boleh lelong. Kalau harga yang dia dapat daripada lelong itu lebih daripada harga yang dia beri pinjam, patutnya dia kena pulang balik lah sebahagian yang lebihan tu. Itu yang islamiknya lah. Tapi kalau tak islamik, dia sapu bersih semua sekali lah. Tu jangan pergi kedai gadaian yang tidak islamik. Kemudian bila dah jadi milik dia, sekarang ni anaknya ataupun cucunya ataupun adik-beradik pergi tolong tebuskan. Boleh tak dia ambil emas tu? Boleh. Kemudian emas tu milik siapa? Milik mak ataupun nenek. Nenek ke mak tadi sebut? Saya pun tak terlupa. Mak je. Jadi milik mak ke milik anak? Atau milik anak. So jadi ketika itu mak kata tak apa, kamu ambil lah. Bila mak kata kamu ambil lah, maka mak telah pun menghalalkan. Apa statusnya bagi saya? Statusnya adalah halal dan milik si anak lah. Okey. Baik, yang keseluruhnya beasiswa dengan beasiswa apa tadi, gaji penuh. Gaji penuh. Sorry, terlupa nak tanya tadi. Kerja ke sambil-sambil tu kan? Saya terlupa nak tanya. Tapi kalaulah kata beasiswa macam student-student di luar negara yang tak ada kerja, maka tidak ada zakat untuk dia lah, kecuali zakat fitrah lah. Zakat fitrah tu lain. Tapi zakat wang tak ada, sebab dia memerlukan duit tu sepanjang tempoh untuk membeli buku, maka biasanya tidak akan cukup nisab dalam 1 tahun. Kemudian kalau dia kata dia dapat beasiswa, lepas tu dia bekerja, bagaimana orang-orang dekat jabatan kerajaan hari ni dapat gaji, dapat beasiswa, buat PhD luar negara, campur-campur semua sekali, total dia dapat dalam 8 ke 9 ribu sebulan. Itu campur, itu allowance je, tak masuk gaji. Betul. So macam mana? So jadi yang kena bayar zakatnya wang simpanan tadi. Duit beasiswa tu you gunakan untuk pembelajaran tadi tu, maka wang simpanan tadi tu
yang daripada gaji yang tak diusik sebab beasiswa dah penuh tadi, maka itu yang diperlukan untuk membayar zakat. Kemudian yang keserunya Encik Osman tadi, iaitulah joint venture. Saya minta maaf lah Encik Osman sebab nampak gayanya maklumat tak berapa cukup. Joint venture saya faham sikit-sikit tadi. Sebab joint venture kemudian dividen diberi jika untung. Memang betul Encik Osman punya pandangan tadi, memang sepatutnya dividen ataupun keuntungan diberi atas keuntungan sebenar. Tapi sekarang ni dia kata satu projek dapat 5%, satu projek dapat 5%. Untuk projek. Untuk projek. So jadi adakah ini halal? Maka ini boleh jadi halal, boleh tak halal. Boleh jadi halal sekiranya projek ini diusahakan untuk dapatkannya oleh orang A ni. Orang A ni lah yang gunakan dia punya kabel dia macam matchmaker tadi, dia dapat berjaya bantu ini, dia dapatlah 5%, maka itu halal. Tapi kalau dia tak terlibat macam itu, tiba-tiba satu projek kamu dapat 5% je, walaupun sebab kamu adalah capital provider, kami dapat 5% satu based on project, itu tidak dibenarkan. Sebab itu adalah memang riba, kerana itu adalah janji keuntungan yang diberikan secara maqtu'. Dalam kaedah fiqahnya maqtu' ni maknanya tepat, exact amount, maka ia tidak dibenarkan. Sebabnya kita mungkin rugi. Patutnya untung dia sebenarnya 20 juta, tapi dia beri kita 5% saja daripada modal kita, maka kita menjadi rugi. Jadi oleh kerana itu tidak ada keadilan di situ. Wallahu alam. Alhamdulillah telah pun diperjelaskan, dan nampaknya kita pun ada lebih kurang 1 minit lebih saja lagi untuk mungkin dibuat kesimpulan bagi tajuk kita hari ini. Silakan. Baik, jadi bismillah, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, saya suka untuk berkongsi kalam daripada kalam Nabawi, yang mana Nabi pernah menyebutkan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban yang sahih, artinya sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga semua yang berkait dengan perkara yang diharamkan itu. Jadi oleh kerana itu, bila mana Allah haramkan kepada kita untuk membuat benda-benda haram, kita tak boleh ambil komisen daripadanya, kita tak boleh ambil jual benda itu untuk mendapat keuntungan, maka semuanya tidak dibenarkan. Dan kita harap kita semua tidak membuat helah-helah yang diketahui oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur orang-orang Yahudi, yang mana Nabi kata qatalallahu al-yahuda, Allah SWT akan menghancurkan orang Yahudi. Hurrima alaihim syahmu, Allah SWT mengharamkan bagi mereka makan lemak, dan maka daripada babi sebagainya. Faba'uhu wa akaluhu thamanu, mereka jualkan, mereka tak makan, mereka jual dan mereka ambil harga dia. Maka akhirnya ingatlah sama-sama kita, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pernah mengingatkan akan datang di akhir zaman satu ketika orang yang tidak lagi memberikan perhatian kepada min aina akhadhal mal, daripada mana dia dapat harta, amin halal amin haram, daripada halal atau haram. Hari ini terlampau banyak orang yang makan harta yang haram, maka segala itu doa-doa mereka tidak dimakbulkan, solat-solat mereka tidak dapat mencegah daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Maka akhirnya diri kita sendiri yang susah, kerana komuniti kita tersangat materialistik. Jadi kita harap kita semua dapat bertaubat kepada Allah dan melihat kita punya pendapatan dapat dibersihkan. Wallahu alam. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pun dapat pencerahan pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan untuk bicara muamalat seterusnya. Pada anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Istiqamah Islam Malaysia, IKIM FM. Bicara muamalat bersama Ustaz Dr. Zaharudin Abdul Rahman itu tadi telah dibawakan kepada anda.